baru. Puan Nur Asila Sail, pengasas Kiza Holdings Sdn Bhd. Stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Okey, baik. Seperti biasa setiap hari Khamis, pada waktu ini kita akan dengarkan program Grad TVET. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang satu topik yang menarik, iaitu TVET IR 4.0 meningkatkan ekonomi baru Malaysia. Di mana perkembangan teknologi yang semakin pesat dari hari ke hari telah pun memberi peluang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan menguruskan pelbagai perkara hanya di hujung jari saja. Jadi TVET sendiri kita lihat tidak ketinggalan dalam menyumbang kepada IR 4.0 sehingga mampu menjana ekonomi individu dan juga negara. Dan pada hari ini kita akan mengupas topik ini bersama-sama dengan tetamu kita di studio pada waktu ini. Kita ada Encik Muhammad Faizal Shebli yang merupakan pengarah urusan M-Gate. Betul ke saya sebut ni? Ya, betul. Betul M-Gate Emerging Technology Sdn Bhd yang merupakan juga alumni di IKM Petaling Jaya. Assalamualaikum Cik Faizal. Waalaikumsalam. Tanya dulu sebut betul ke salah ni kan? Ya, sangat tepat sekali. Baik. Apa pun terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Okey, baik. Kita nak tahu selepas habis saja SPM, waktu yang akan menjadi agak thrill juga kepada pelajar-pelajar lepasan SPM kan, nak masuk mana ni kan? Nak masuk universiti awam ke, swasta ke kan, nak masuk mana-mana lah pilihan mereka. Jadi macam untuk Cik Faizal sendiri kan, kenapa memilih bidang TVET selepas habis SPM? Okey, cerita ni bermula pada tahun 96 lah. Dan cita-cita memang nak menjadi seorang jurutera. Dan dalam semua program yang ditawarkan, termasuk UTM waktu tu, UIA dan IKM PJ waktu tu. IKM PJ menawarkan satu program HND, Higher National Diploma, dalam Electronic Engineering, yang mana selepas semester ketiga kita boleh terus pergi ke UK untuk meneruskan kita punya program sehingga ke degree level. Dan itulah salah satu sebab mengapa saya memilih, sebab kita pun minat tengok bola waktu tu. So kita ada peluang untuk tengok EPL di sana. Baik. Tapi yang disediakan dalam perspektif TVET ni, ia lebih sustainable kerana kita nak mempelajari satu skill kemahiran ataupun teknologi yang saya rasa walaupun tahun 96 pada waktu itu saya punya big bets, inilah saya punya hala tuju lah. So Alhamdulillah memang tepatlah pilihan waktu itu. Okey, baik. Satu tarikan boleh belajar keluar negara tu. Tapi kos yang diambil tu memang memenuhi kehendak Cik Faizal pada waktu itu. Yes, kerana dia Electronic Engineering yang ada collaboration dengan Swansea Institute. Berbeza dengan program yang macam di UTM ataupun UIA pada waktu itulah. Saya lebih berminat kepada pesona international lah. Dan itu je peluang, sebab kita tak mampu nak pergi on our own. Dan ni fully subsidized. Cumanya pada tu 97 tu kegawatan berlaku lah. Tapi saya tetap teruskan program sehingga habis pada tahun 98. Alhamdulillah. Wow, okey. Baik, itu dia program yang diambil oleh Encik Faizal. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit yang menariknya tentang program yang diambil di TVET Mara itu sendiri, tentang kos yang diambil oleh Encik Faizal itu, supaya boleh nampak gambaran lah. Macam saya tak faham apa yang Encik Faizal belajar ni kan. Okey. Salah satu yang pada masa itu yang sangat menarik perhatian saya lah personally ialah tenaga pengajar pada waktu itu. Guru-guru saya waktu itu, mereka mengajar kami ilmu teknikal yang boleh menyebabkan kami survive sehingga sekarang. Saya meniaga pun menggunakan ilmu yang diajar pada waktu itu. Dia tidak purely kepada teori, dia banyak kepada amali dan kesinambungan bagaimana kita nak apply teknologi tersebut. Sebab salah satu pada guru saya mengatakan
very famous word daripada dia. Knowledge is just potential power. Applied knowledge is the real power. Right. Dan Encik Naga masa tu I think dia sudah meninggal lah pada ni. Dan saya guna pakai ideologi tu sehingga sekarang. Okay, maksudnya kita bekerja terus melalui ilmu tadi dan kita boleh praktikkan dan kita boleh commercialize apa yang kita belajar sehingga sekarang lah, sehingga saya ada syarikat sendirilah. Dengan ilmu yang dipelajari, Yes. dan sekarang dah pun menjadi perniagaan buat Encik Faizal kan. Wah, sangat menarik sebenarnya ya. Okey, kita nak tahu juga pendorong dalam membuat permohonan ke IKM dulu tahun 1997 tadi Encik Faizal. 96 start So you tahu umur saya berapa lah sekarang. Okay. Sekejap lagi saya kira. Okey, baik, kita nak tahu juga pendorongnya, siapa yang mencadangkan macam cuba try cari dekat MARA ke IKM dan sebagainya. Yang pertama sekali ialah bapa saya lah. Bapa saya, dia nak saya menjadi seorang jurutera. Okey, tapi saya ada seorang pakcik di MARA waktu itu, kerja bertugas di situ, dan dia yang perkenalkan program ini, dan dia yang banyak meyakinkan, kerana saya dapat offer daripada local U yang lain kan. Jika nak dibandingkan pada waktu itu, institut ni tidak sebesar local U, kita dapat tawaran tu. Tapi dia berjaya meyakinkan saya lah, on top of isu yang nak pergi overseas tadi. So dua orang ni lah, bapa saya dan pakcik saya, adalah pemangkin lah kepada saya decide untuk pilih program TVET di IKMPJ pada waktu itu. Okey, baik, itu dia kan ya. Dan memanglah pada waktu itu kalau kata tak silap kita, macam tawaran daripada universiti dirasakan macam wow, hebat student ni. Kan berbanding dengan belajar di TVET dan juga IKM dan sebagainya lah. Okey, tetapi itu dia hasil kan, student yang terhasil daripada TVET MARA ni terbukti luar biasa. Okey, baik, dan sesi pengajian pula di IKMPJ. Kita nak flashback balik lah ni kan. Bagaimana suasana pembelajarannya dan bagaimana daripada sebagai seorang pelajar kan, bekas pelajar daripada TVET MARA itu sendiri di IKM sampai membentuk kerjaya Encik Faizal pada hari ini. Suasana pembelajaran waktu itu ataupun tahun 96 pada saya, dia tidak buat secara klise. Dia lebih kepada environment yang in reality. Lab yang disediakan, walaupun pada tahun 96 electronic lab yang disediakan membolehkan kita visualize bagaimana bila kita bekerja menjadi jurutera elektronik di luar nanti. Setting lab tu sendiri sudah membuat kita rasa teruja lah. Baik. Dan setiap kali bila kita masuk untuk hadiri kelas, kita diajar supaya berfikir seperti seorang engineer pada waktu itu. Kita student, tapi mindset dah macam kita nak bekerja di luar ready. So itulah tenaga pengajar pada waktu itu. Ada yang masih lagi sekarang, saya masih jumpa lecturer saya di sana. Itulah dia punya jasa tu, kita tak boleh lupa lah sampai ke sekarang. And saya boleh kata saya produk TVET MARA, dan alhamdulillah sustainable sehingga sekarang. Dan banggalah menjadi salah seorang yang sangat menyinar di TVET MARA, mewakili TVET MARA. Okey, baik, tentang syarikat Encik Faizal sendiri, iaitu M-Gate Emerging Technologies Sdn Bhd. Mungkin boleh kongsikan apakah bidang perniagaan ini? Okey, M-Gate adalah syarikat teknologi tempatan yang specialize dalam bidang emerging teknologi seperti big data, IoT, enterprise data warehouse dan juga artificial intelligence. Yes, kepakaran ni selalu kita dengar daripada orang luar lah, bukan orang kita. Tapi saya tidak pernah percaya itu 100%. Sebab ilmu yang saya pelajari di IKM dulu membolehkan saya menjadi seorang yang sangat kompeten dalam bidang teknikal. Kemudian selepas habis daripada program itu, saya pula ada peluang untuk belajar menjadi seorang technopreneur. Jadi M-Gate ni syarikat lokal teknologi yang saya harap satu hari nanti boleh menjadi satu konglomerat lah, dalam bidang fokus dalam bidang emerging teknologi. Kita sebut big data sebab kami mempunyai existing contract dengan kerajaan.
sudah sekian lama jugalah. Kita merupakan konsultan teknologi kepada beberapa agensi dan kementerian. Dan kerajaan dulu dan sekarang sangat percaya kepada localization, dan saya ingin meneraju bidang ini untuk membina lebih ramai lagi local experts. Dan patut bermula daripada elemen TVET tadi. Baik. Sebab alhamdulillah saya dah living use case, dan ada ramai lagi yang sepatutnya dibawa masuk untuk kita fahami bersamalah journey yang telah dilaksanakan sebelum ini. Okey. Ya. Wow, sangat menarik kan? Ya. Dan seperti yang Cik Faizal kongsikan tadi, kalau kita lihat wujudnya kestabilan dalam kerjaya juga. Okey, dan sedikitlah mungkin Cik Faizal boleh kongsikan di musim PKP ni kan, perniagaan Cik Faizal bagaimana? Adakah ada sedikit terjejas ataupun masih sustain? Alhamdulillah, bila kita bina M-Gate, kita memastikan kalau boleh syarikat ini sustainable. Dan saya rasa alhamdulillah M-Gate boleh dikatakan sebagai pandemic proof. Kerana dalam masa orang sibuk dengan PKP, kami still melaksanakan kerja-kerja kami secara online. Sebab kami membina sistem. Baik. Big data system, dan benda tu masih boleh dilaksanakan secara online dan di-deliver kepada klien pada masa yang telah ditetapkan. So kalau kita ada contract dengan government, dia tak peduli lah kalau kita pandemik ke apa. We tak have kira a contract. apa musim pun. Yes. Jadi saya rasa norma baru yang kita sentiasa katakan ni, perjalanan M-Gate ni terbukti. Ini salah satu yang kita perlu lihat. Bagaimana nak sustainable walaupun keadaan pandemik berlaku. Kerana kita menggunakan teknologi dan internet. Cumanya kita tak ramai lagi yang berguna pakai internet ni sepenuhnya. Dan inilah masanya. Dan M-Gate boleh membantu lah. Baik. Itu dia servis daripada syarikat kendalian Encik Faizal sendiri yang merupakan pengarah urusan di M-Gate Emerging Technology Sendang Berhad. Okey, dan beliau juga merupakan alumni dari IKM Petaling Jaya. Okey, baik, kejap lagi kita nak tanyakan tentang Revolusi 4.0. Jadi kita berehat seketika waktu ini. Terus saja dengarkan kami bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Beberapa usahawan Malaysia adalah antara 300 orang dari 23 negara di Asia Pasifik yang tersedarai dalam Forbes 30 Bawah 30 Asia 2019. Mereka adalah Aaron Patel, Bobby Ong, TM Lee, Chris Christine, Michelle Tan, Jin Ziqiang, Julin Chua, Kendrick Wong, Melvin Poh, Sarah Chen dan Wen Xinqia. Mereka dipilih daripada lebih 2,000 penyertaan berdasarkan beberapa sudut termasuk inovasi dan teknologi. Cerita kejayaan mereka adalah intipati kami di Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. COVID-19. Langkah selepas pulang beli makanan dan barang. Pertama, buka topeng muka, masukkan ke dalam plastik dan buang ke dalam tong sampah. Kedua, elakkan menyentuh, memeluk anak dan ahli keluarga. Ketiga, pergi ke tandas, buka pakaian dan rendam di dalam sabun. Keempat, mandi dengan sabun, bersihkan muka, tangan dan seluruh tubuh. Dan akhir sekali, barulah anda boleh bertemu keluarga. #perangi COVID-19, #duduk rumah, #stay at home. Perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kerajaan akan melaksanakan PKPP dengan berteraskan 7 strategi. 7 strategi iaitu pengukuhan kesihatan awam, perundangan dan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi, pembudayaan kebiasaan baru, pemerkasaan tanggungjawab komuniti dan perlindungan golongan berisiko. Strategi ini akan dilaksanakan melalui Jawatankuasa Khas Menteri mengenai pelaksanaan PKPP yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Manakala di peringkat kerajaan negeri pula, strategi ini akan dilaksanakan melalui jawatankuasa yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Pelaksanaan strategi ini pastinya memerlukan kerjasama
dan juga sokongan semua pihak, termasuk jentera kerajaan pusat dan negeri, pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan serta pemimpin dan juga ketua komuniti. Stesen berita bisnes anda. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes anda kembali dalam program Grad TVET waktu ini. Okey, dengan topik kita TVET IR 4.0 meningkatkan ekonomi baru Malaysia. Bersama-sama kita Encik Muhammad Faizal Shebli yang merupakan pengarah urusan MGAT Emerging Technologies Sdn Bhd dan beliau juga merupakan alumni di IKM Petaling Jaya. Jadi kita nak dengarkan pendapat dan juga pandangan daripada Encik Faizal kan. Apa itu industri 4.0 industri revolusi industri 4.0 ini, Encik Faizal? Okay, a very famous question. Terlampau banyak definisi IR 4.0 ni, tapi ramai yang tak faham. Betul. Jadi sebagai industry practitioner, saya cuba ringkaskanlah semudah yang mungkin. Sebenarnya IR 4.0 ni pada perspektif kami, ia merupakan terpanggil sebagai kilang pintar, smart factory dalam bahasa Inggeris. Kerana industry revolution 4.0 ni merupakan satu pemangkin untuk menaikkan lagi taraf manufacturing industri di dalam mana-mana negara. Kenapa benda itu penting? Kerana setiap negara akan menghasilkan produk-produknya tersendiri, dan manufacturing line lah sebagai dia punya enabler. Jadi IR 4.0 ni akan ada penggunaan teknologi baru untuk memastikan kilang ataupun manufacturing player tadi boleh menghasilkan produk dalam masa yang singkat, tepat dan efektif, supaya negara boleh menghasilkan income yang lebih banyak, new revenue and new economy. Cumanya benda ni tidak sampai ke manufacturing player based on pemahaman saya lah. Dia lebih kepada konsep yang kita rasa wow factornya ada. Tetapi apakah business value yang boleh diutarakan secara tangible? Kenapa saya sebagai pengusaha kilang perlu spend an extra money untuk mengadakan teknologi IR 4.0 ni? What's in it for me, orang kata. Itu yang kurang lagi, tapi saya rasa ada masa lagi untuk kita perbetulkanlah dan bagi faham. Mungkin ramai lagi belum jelas tentang revolusi industri 4.0 ini. Dan dikatakan IR 4.0 ini juga mempunyai nilai pasarannya yang tertentu. Mungkin secara spesifiknya bagaimana nak lihat nilai pasaran IR 4.0 ni? IR 4.0 dari segi nilai pasaran sangat besar. Pada tahun 2024 ia dijangka menjangkau sehingga bernilai 156 bilion USD. It's untapped. Okay, di Asia dan di Malaysia saja ada market share-nya. Jadi ini merupakan satu area yang orang kata masih belum untapped territory. Dan player-player teknologi seperti kami boleh membantu kerajaan dan juga manufacturers untuk menjadikan ini satu business entity yang ataupun industri yang signifikan. Nilai dia besar, tapi untapped, dan banyak lagi peluang yang kita boleh ceburi bersama. Baik. Okey, itu dia nilai pasaran IR 4.0 yang kita rasa itu adalah peluang kemasan lah untuk kata kita pelopori sebenarnya. Okey, dan kenapa dilihat tadi sebenarnya Cik Faizal dah kongsikan dia akan memberikan keuntungan kepada negara. Okey, mungkin ada lagi kepentingan lain IR 4.0 ini terutamanya kepada Malaysia sendiri. Okey, jika kita lihat persona post COVID, yang mana ramai mengatakan kehilangan kerja dan kadar pengangguran semakin tinggi, IR 4.0 jika dilaksanakan dengan betul dan tepat akan ada peluang pekerjaan yang baru. Sebagai contoh, the famous thing like orang kata data scientist. Ramai tak faham siapa data scientist. Ini satu designation yang baru, tapi sangat lukratif. Gaji mereka saja menjangkau RM20,000 sebulan. Sebab kepakaran mereka menganalisa data
di kilang tersebut untuk memikirkan bagaimana kita nak jana new revenue ataupun new product line, benda-benda yang baru lah. So selain daripada new economy kepada negara, ia boleh menghasilkan peluang pekerjaan yang baru yang bukan lagi konvensional seperti dahulu. Itu yang masih belum lagi di charting secara clear lah, secara jelas. Dan saya berasa pihak kerajaan dan juga industri player seperti kami boleh bekerjasama untuk menjadikan business model ni lebih signifikan. Dan saya sangat yakin kluster TVET adalah antara yang patut diketengahkan sebagai enabler dalam industri inilah. Ya. Okey, baik. Saya rasa jawapan Cik Faizal itu menjawab soalan berkenaan dengan langkah, kan, antara langkah yang perlu diambil, antaranya mungkinlah pelajar-pelajar TVET ini sendiri kan, yang memenuhi keperluan industri itu sendiri kan. Okey, baik. Kita nak tahu juga sebagai orang yang dalam industri ini, Cik Faizal kan, mungkin Cik Faizal nampak dia punya impak ekonomi apabila IR 4.0 ini betul-betul diserlahkan ia kepada Malaysia. Mungkin boleh kongsikan bagaimana impaknya pada ekonomi Malaysia. Okey, saya rangkumkan impak tadi kepada 6 kluster utama. Nombor 1, ia menghasilkan ekonomi baru kepada negara kita. Ini very important, kita punya income. Yang keduanya, ia menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baru yang punya designation yang baru tadi yang saya mention. New revenue, relevan dengan new economy tadi. Lepas tu Malaysia boleh menghasilkan saya panggil sebagai produk under new economy. Saya tidak ada jawapan yang jelas buat masa ini kerana ini masih lagi dalam fasa untuk kita mengenal pasti. Betul. Tetapi mengikut pemahaman saya di industri, ramai yang telah menghasilkan produk-produk teknologi, sebab saya one of the technologies yang sebenarnya boleh dikomersialiskan dengan lebih cepat dan untung. Ramai orang-orang kita sebenarnya yang begitu kompeten. So perlu ada platform untuk memangkinkan mereka supaya menjadi lebih kompeten. Dan hopefully MGate salah satu pemangkin tersebut lah, bersama dengan kerajaan. Okey, baik, cukup menarik ya. Dan kepada anda yang sedang dengarkan kami di Bernama Radio, kita dalam program Grad TVET bersama-sama dengan Cik Faizal Syabli, pengarah urusan MGate Imaging Technologies dan Berhad, dan beliau juga merupakan alumni di IKM Petaling Jaya. Okey, topik kita berkenaan TVET IR 4.0 meningkatkan ekonomi baru Malaysia. Jadi untuk para pelajar di Malaysia sendiri kan, Cik Faizal lihat bersedia ke mereka dengan IR 4.0 kan? Sebab apa? Macam faham pun tak berapa faham lagi secara keseluruhan. Okey, jadi adakah mereka bersedia dengan IR 4.0 ini? Ini perspektif saya sebagai industry player. Saya rasa belum lagi. Okey. Orang English kata infant stage, tapi tidak terlambat. Okey. Apa yang perlu dilaksanakan kalau boleh? Bermula daripada unit akademi tersebut, menyediakan program-program yang relevan supaya melatih mereka ini menjadi IR player yang baru. Saya difahamkan di KKTM PJ ada program khas, diploma tak salah saya, on industry, on IR 4.0 ataupun IoT tak salah saya lah. Ini sangat unik. Pada saya, jika kita pergi kepada academic body yang lain, dia macam computer science terlampau broad. Tapi ini very specific kepada IoT. Jadi saya rasa usaha ini sangat bagus dan akan melahirkan ramai jurutera IoT in the future. Tapi kalau boleh, serapkan juga nilai untuk menjadi seorang technopreneur. Sebab cara kita untuk survive ke masa hadapan ni ataupun masa kini ialah bagaimana kita create monetary value daripada apa yang kita hasilkan. Itu yang penting lah pada saya. Baik, itu dia kelebihan
Cika bersama-sama dengan TVET MARA ini kan. Dan secara peribadinya perancangan Encik Faizal sendiri dalam tempoh 5 tahun akan datang untuk MGate mungkin. Okey. Cita-cita kami ataupun MGate, kalau boleh MGate menjadi konglomerat teknologi lokal, homegrown di Malaysia tapi berkembang di luar negara jugalah. Seperti Apple. Ya, suatu ketika dulu dia kecil kan. Dan itu antara dream lah. Supaya saya nak sarankan kalau boleh kita lihat kepada perspektif localization. Dan ramai teknologis yang ada di Malaysia ni sebenarnya capable untuk menghasilkan teknologi untuk membantu negara kita ke tapak lebih tinggi lah. Bermula dengan IR 4.0 dan program TVET sebagai antara enabler yang utama dalam perspektif inilah. So itu harapan saya lah. Okey, 5 tahun akan datang kan ya. MGate di persada dunia. Itu dia. Okey, dan tuan sendiri kan, Encik Faizal sendiri merupakan alumni di IKM Petaling Jaya seperti yang dikongsikan di awal tadi, dan di mana tempat ini dikenali sebagai Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya dan telah berjaya juga membina empire perniagaan. Okey, jadi bagaimana kita nak meyakinkan pandangan masyarakat ni Encik Faizal kan, bahawa pendidikan TVET ni memang boleh membina satu masa depan yang cerah untuk pelajar-pelajar yang bersama dengan TVET MARA ni. Ya. Sebagai contoh, saya sendiri dan juga MGate, alhamdulillah kami sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur personally bila involved dalam TVET pada tahun 96 yang membolehkan saya menjadi seorang technopreneur sekarang. Persepsi ini perlu diperkuatkan lagi ya. Kalau boleh ibu bapa mempunyai kesedaran supaya membawa anak-anak mereka ke dalam arena ini. Bukan saja dalam bidang teknologi tapi bidang kemahiran. In order for us untuk survive, kita kena mampu menghasilkan sesuatu daripada knowledge yang kita ada. Dan daripada knowledge yang kita ada, kita hasilkan sesuatu tadi, dan kalau boleh serapkan ilmu bagaimana untuk commercializekan apa yang telah kita hasilkan tadi. Jadi isu untuk menghasilkan produk Malaysia ni akan terjadilah secara automatik. Ilmu tu semua boleh dipelajari. Saya belajar daripada KKTM dan perspektif TVET MARA. Benda ni perlu diteruskan lagi supaya lebih ramai orang macam kami wujud untuk membantu negara kita ke aspek yang lebih tinggi. Baik, okey, sangat menarik. Okey, itulah dia kelebihan ya belajar di TVET MARA sendiri. Okey, dan kepada pendengar-pendengar kita kan mungkin berminat nak jadi ada next Encik Faizal ni. Dia macam hala 7 tu dah belajar dan nampak sampai pergi ke kerjaya. Okey. Bagaimana caranya untuk mereka dapatkan maklumat lebih lanjut mengenai TVET MARA ini? Okey. Ada beberapa cara. Saya boleh bacakan di sini ya. Maklumat lanjut sila layari www.tvetmara.edu.my. Anda juga boleh WhatsApp sebarang pertanyaan kepada nombor 013-949-8063. Boleh juga ke pejabat MARA negeri dan daerah yang terdekat untuk mendapatkan penerangan lanjut. Boleh juga mengikuti laman sosial Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube channel dengan kata carian TVET MARA untuk perkembangan dari masa ke semasa. Boleh juga terus ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat dengan anda di seluruh Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ya. Okey, baik, itu dia kaedah ya untuk anda mendapatkan segala info berkenaan dengan program yang ditawarkan di TVET MARA sendiri. Okey, dan banyaklah testimoni-testimoni yang kita bawakan ya dalam program Grad TVET ini. Okey, hasil pelajar-pelajar hasil daripada program di TVET MARA. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih ya kepada tetamu kita dalam program Grad TVET pada minggu ini, iaitu Encik Muhammad Faizal Shebli yang merupakan pengarah urusan MGate Emerging Technology Sendang Berhad yang juga merupakan alumni IKM Petaling Jaya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Faizal ya kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio dan untuk semua perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes